pada skrin awak sekarang. Okey, baik. So sekarang awak boleh nampak ya dekat skrin. Kalau tak nampak, tolong maklumkan yang awak tak nampak dekat awak punya skrin sekarang ini. Okey, baik. Okey, tolong jangan main chat ya. Chat bukan. Sekarang bukan main masa untuk main chat. So tolong jangan main chat dan fokus kepada buku teks muka surat yang ke-52. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat di sini, tajuk kita pada hari ini adalah Mat Tamkin. Okey, Mat Tamkin. Okay, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Okey. Okey. Di akhir pelajaran hari ini ada 3 perkara yang kita akan dapat. Yang pertama sekali, murid akan dapat menyebut pengertian Mat Tamkin. Okey, kita nak tahu apakah itu pengertian bagi Mat Tamkin. Yang kedua, menyatakan kadar panjang bacaan Mat Tamkin. Berapa harakat Mat Tamkin ini. Dan yang ketiga, membaca misal-misal pada Mat Tamkin dengan betul. Ini 3 perkara yang kita akan sentuh pada hari ini. Okay, pertama sekali, pengertian Mat Tamkin. Ada yang nak cuba baca? Siapa nak cuba baca boleh raise hand. Pengertian Mat Tamkin. Okey, cuba Akif. Akif baca ya. Saya Akif, betul. Mat Tamkin ialah apabila bertemu dua huruf ya di dalam satu kalimah. Ya pertama berbaris bawah dan bertasdid, manakala ya kedua mati. Okay, sambung lagi sikit kadar panjang bacaan. Kadar panjang bacaan ialah 2 harakat. Okey, baik. Okey, terima kasih Akif. Okey, seorang lagi. Siapa nak cuba baca lagi? Perkara yang sama, boleh raise hand. Baca yang mana? Okey, yang mana? Okey, Hadif Okey, cuba Hadif. Okey, kita bagi Hadif. Cuba Hadif, baca yang sama macam Akif tadi. Pengertian Mat Tamkin. Bagi Rizal lah. Okey. Okey, siapa yang lagi sekali raise hand? Siapa lagi sekali raise hand? Lagi sekali. Yang nak cuba baca? Okey, Mia lah. Okey, Mia baca ya. Okey. Mat tamkin ialah apabila bertemu dua huruf ya di dalam satu kalimah. Ya pertama berbaris bawah dan bertasydid, manakala ya kedua mati. Kadar panjang bacaan ialah 2 harakat. Okey, baik, bagus Mia. Okey, terima kasih Akif dan juga Mia atas bacaan yang sangat jelas sebentar tadi. Okey, ini adalah pengertian Mat Tamkin. Seperti yang awak boleh lihat pada buku teks muka surat 52. Okey, apakah itu Mat Tamkin? Apabila bertemu dua huruf ya. Bila Ustaz sebut bertemu, bermaknanya dia berada di sebelah-sebelah. Itu maksud bertemu. Bertemu maksudnya dia ada dekat sebelah dan dia berada di dalam satu perkataan. Ini maksud bertemu untuk tajuk Mat Tamkin ni. Bertemu tu maksud dia apa? Huruf ya tu dia ada dekat sebelah-sebelah dan berada dalam satu perkataan. Okey. Itu yang pertama. Keduanya ya. Okey, di dalam satu kalimah Okey. Seterusnya ya pertama berbaris bawah dan bertasydid. Apa maksud dia kat sini? Bermakna ya yang pertama tersebut dia berbaris kasrah, berbaris bawah dan dia juga ada tanda tasydid dekat atas dia. Macam mana tu Ustaz? Okey, Ustaz akan cuba untuk tunjuk dekat skrin, awak boleh lihat. Okey. Sekejap. Okey, Ustaz cuba present. Nak tunjuk dekat awak apa maksud yang disampaikan dalam buku teks tu. Okey Okey, boleh tengok. Okey.
Ini maksud dia. Okey. Contoh ya, contoh ya yang berbaris kasrah. Okey, sekejap. Okey, ya yang berbaris kasrah dan juga bertasydid. Bermakna macam ni. Ya tu dia baris kasrah dan dia ada tasydid dekat atas dia. Macam ni. Macam yang Ustaz ulang, apa maksud ya berbaris bawah dan bertasydid? Okey, ini gambaran dia. Huruf ya tersebut dia ada baris bawah kat sini dan dia juga ada tanda tasydid dekat atas dia. So ini adalah ya berbaris bawah dan bertasydid. Okey. Lepas tu dia kata ya yang kedua bertemu dengan huruf ya kedua dan ya kedua tu dia mati. Bermakna ya kedua mati. Macam ni. Boleh nampak tak gambaran ni setakat ni? Okey, Ustaz awak nampak ya. So ini adalah apabila berlaku perkara ini maka kita sebut dia sebagai mad tamkin. Bila benda ni berlaku dalam satu kalimah, ya pertama berbaris bawah dan bertasydid bertemu dengan ya kedua yang berbaris mati, maka di sini kita sebut dia adalah mad tamkin. Saya ulang, mad apa? Mad tamkin. Okey. Faham tak? Nampak tak gambaran Ustaz tunjuk ni? Nampak. Okay, Mia nampak. Ada tak yang tak faham? Ustaz boleh ulang lagi sekali kalau siapa yang tak faham apa yang Ustaz cuba gambarkan dekat sini. Okay, Syamil tak faham ya? Okay, baik. Ustaz ulang lagi sekali apa yang Ustaz cuba sampaikan dekat sini. Pertama sekali awak... Okay, faham. Okay, tak apa. Kita bantu yang tak faham. Okay, baik. Ustaz ulang lagi sekali. Okay, awak tengok dekat buku teks. Dia kata apa pengertian mad tamkin apabila bertemu dua ya. Dia kata mad tamkin ialah apabila bertemu dua huruf ya. Okey, sekarang ni Ustaz dah buat dua huruf ya. Okey Okey, ni dua huruf ya Ustaz. Okey, tampak tak berapa cantik tapi awak faham insya-Allah. Okey, dia kata ya pertama berbaris bawah dan bertasydid. Manakala ya kedua berbaris mati. Ada tak benda ni dalam Al-Quran? Jawapan dia ada. Jadi apa nama kalau benda ni berlaku dalam Al-Quran? Apabila perkara ni berlaku dalam satu kalimah, inilah yang kita sebut sebagai mad tamkin. Okay, kalau awak tak nampak sekarang tak apa, sekejap lagi Ustaz akan bagi contoh. Kita tengok contoh dalam Al-Quran, insya-Allah awak akan lebih jelas apa yang cuba Ustaz sampaikan pada gambar rajah ini. Okey Okey, kita tengok balik pada buku teks tadi. Okey. So pada buku teks kita dah baca tadi pengertian. Okey, sekarang kita nak tengok pula pada misal. Misal mad tamkin. Okey. Ustaz akan bacakan contoh yang pertama. Okey, contoh kedua, ketiga, keempat, kelima Ustaz nak dengar daripada awak ya. Okey. Kita tengok contoh yang pertama ni. Okey, ada tak ya berbaris bawah dan bertasydid? Okey, ada. Dekat selepas huruf ha tu kan. Ya tu berbaris bawah, atas dia tasydid. Lepas tu ada tak selepas dia ya yang berbaris mati? Ada juga. So dan dia berlaku dalam satu kalimah. Okey. So macam mana cara bacaan dia? Cara bacaan dia seperti ini. Awak dengar ya. Huyyitum. Mula-mula masukkan huruf ha kepada huruf ya, dia akan jadi huy. Huy
Lepas dah masukkan, bunyikan pula huruf ya yang berbaris kasrah tu. So bunyi dia macam mana? Huyitum. Huyitum. Okay, siapa nak cuba baca? Misal yang pertama boleh raise hand saja. Okay, cuba Mia, yang pertama. Huyitum. Okay, bagus. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua. Siapa nak cuba yang kedua boleh raise hand. Okay, cuba Ahmad Syamil. Wal ummiyina. Lagi sekali, ada gangguan suara. Lagi sekali. Wal ummiyina. Bagus. Macam tu. Yang kedua, betul bacaan Syamil. Wal ummiyina. Masukkan mi. Lepas tu yi. Ummiyina. Wal ummiyina. Itu contoh misal mat tamkin yang kedua. Okey. Yang ketiga, siapa nak cuba yang ketiga boleh raise hand terlebih dahulu. Okey, cuba Akif. Cuba Akif dulu. Akif. An-nabiyina. Okey, bagus. Okey, Rizlan pula. Cuba Rizlan. Contoh yang sama. An-nabiyina. Bagus. Betul. Dua-dua bacaan betul. Bacaan Akif pun betul. Bacaan Rizlan pun betul. An-nabiyina. Bunyi dulu B. Lepas tu baru bunyi Y. Nabiyina. An-nabiyina. Okay. Tu yang ketiga. Yang keempat. Siapa nak cuba boleh raise hand. Bagi yang belum lah. Bagi yang belum cuba lagi. Bagi yang belum cuba pula. Kalau tak ada baru kita Ustaz open kat semua orang. Ada tak yang belum cuba dan nak cuba? Okey, tak ada. Okey, cuba Akil. Akil Ilman, cuba baca yang keempat ni. Akil, cuba try. Cuba buka mikrofon dulu. Nanti Ustaz Ustaz boleh bantu awak kalau awak tak tahu. Rabbaniyina. Lagi sekali. Baguslah bacaan Akil lagi sekali. Rabbaniyina. Macam tu Akil. Bagus. Rabbaniyina. Rabbaniyina. Okey, macam tu. Bagus. Okey, yang terakhir sekali. Siapa nak cuba boleh raise hand. Bagi yang belum dulu. Yang belum dulu. Yang belum dulu. Kalau tak ada baru Ustaz open untuk sesiapa yang nak cuba. Siapa nak cuba? Contoh yang kelima, yang terakhir sekali ni. Nak. Kejap. Tak ada yang lain? Nak. Ya, okey. Kalau manakah tak ada yang belum cuba nak cuba, okey, yang dah cuba pun boleh cuba. Okey, cuba Rizlan. Set. Okey, tak apa, kita bagi Rizlan, lepas Rizlan Alfat. Cuba Rizlan dulu. Illiyina. Lagi sekali. Illiyina. Okey, bagus. Okey, macam tu Illiyina. Okey, cuba Alfat pula. Lagi sekali, tak dengar. Illiyina. Lagi sekali. Illiyina. Bagus. Yang kedua tu baru jelas. Okay, macam tu cara bacaan dia. Masukkan lam, lepas tu masukkan ya, baru bunyikan ya baris bawah. Illiyina. Liyina. So bacaan yang disebut oleh kawan-kawan awak tadi tu adalah bacaan yang betul untuk tajuk mat tamkin. Okey. Kalau kita baca dekat bawah ni pula, tahukah anda, okey Ustaz baca sikit. Mat tamkin termasuk dalam bahagian mat asli dan dibaca dengan 2 harokat. Hukum mat tamkin hanya terdapat pada 5 kalimah sahaja di dalam Al-Quran. Ni poin yang sangat penting juga ni untuk awak ingat. Kalau Ustaz tanya ada berapa dalam Al-Quran mat tamkin, ada 5 sahaja. Huyitum pada surah An-Nisa ayat 86, An-Nabiyina surah Maryam ayat 58, Illiyina surah Mutaffifin ayat 18, Wal Ummiyina
surah Ali Imran ayat 20 dan juga Rabbaniyina surah Ali Imran ayat ke-79. Okey, ada soalan tak tentang tajuk kita pada hari ini, mat tamkin? Ada tak soalan? Tak ada. Jadi Rizlan tak ada. Yang lain ada tak soalan nak tanya tentang tajuk mat tamkin? Tak ada Okey, so ada 3 perkara yang kita dah sebut hari ini. Yang pertama pengertian, yang kedua kadar panjang, kita dah tahu 2 harakat, dan juga misal-misal mat tamkin yang ada pada Al-Quran. Okey, baik. Jadi Ustaz Ara, awak boleh baca betul-betul tajuk ini supaya tidak menjadi masalah untuk awak faham. Dan yang paling penting sekali supaya kita dapat baca Al-Quran. Dalam Al-Quran jumpa hukum mat tamkin, ingat Ustaz pernah sebut cara bacaan, dan bacalah mengikut cara yang telah Ustaz ajarkan. Okey, baiklah. Sekarang ini